Kita jumpa balik. Hari ini kita diskusi perihal EPITS. Kita dah cover lah. Kita akan cover lah. Ada ratusan serangga, ratusan masalah untuk petani. Kita kupas satu persatu. Hari ini kita akan mula. Entah berapa minit. Saya cuba buat 1 minit dan paling kurang dia jadi 26 minit punya video. Tapi pelajaran itu kena mantap, kena penuh. Bukan dancing drama nak dapat. Jadi sesiapa nak belajar, dia akan belajar sepenuhnya. Bukannya touch and go, tak. Ini kepenuhan dia akan berlaku. Jadi ambillah masa belajar. Free. Sini dia daripada super family tau. Dia ada banyak pelbagai rupa color-color semua. Dia lain-lain sikit mengikut daun yang dihisap. Color dia akan tukar lah. Kebanyakannya daun hijau lah. Kutu hitam lah. Kutu hijau lah. Ini semua. Okay. EPITS tu EPITS lah. Kita dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kutu daun. Itu saja. Dia ada lain. Banyak lagi. Tapi kita hari ini kita berbincang berkenaan kutu daun. EPITS. Dan EPITS ini, kita terus cakap lah. Jangan pergi ke bahagian terminologi sains dan perkataan-perkataan yang kamu tak akan faham. Kursus ini sengaja diberitahu dalam bahasa kampung biasa untuk petani yang kurang berkemahiran, yang tak pernah pergi college, university semua. Dia bekerja keras, dia nak penyelesaian dalam bahasa yang dia akan faham. Bukannya kita tak fasih bahasa Inggeris, tetapi bahasa kita pun okey kan. Cara kita bercakap, bahasa itu saya cakap ni off topic sebab kebanyakan orang dia nak tahu mengapa bahasa saya pasar sangat, tak gunakan bahasa Inggeris. That's not necessary. Okay, I just want to communicate with the farmers who are suffering, who do not have enough knowledge to go and do their horticulturist or botanic or other studies in an academic level. Jadi ini untuk orang kita. Dia tanam sayur, dia tidak tahu perihal nama dan bahan-bahan aktif untuk membunuh serangga dan kemuskilan dia. Kita beritahu pencerahan secara biasa orang jalanan, orang kampung boleh faham. Itu sajalah curahan dan bakti saya demi negara. Bukan lakon. Kepada EPITS. EPITS ini dia mula-mula menyerangi daun-daun kebiasaannya. Daun-daun yang muda dan soft dan lembut, rangup semua. Okey? Dan dia akan menyerap cecair daripada daun, dahan lembut, pucuk, ini semua. Dia akan mengkerumuni keadaan. Dan dia akan menjadikan ia sebagai makanan. Dia tu vegetarian lah. Okay. So senang saja. Okay, dia vegetarian tapi dia akan makan vegetarian. Tapi itu adalah tumbuhan kita, mak pokok kita. Jadi kita rugi. Okay. Dan itulah cara hidup. Dan dia akan membiak dengan cepat. Simptom-simptom daun yang kena EPIT ni. Simptom-simptom daun yang kena EPIT ni. Dia out of shape lah. Bererti kalau kena mites, dia akan begini. Dia daun itu akan kuncundang begini. Dia tengok ke bawah. Kalau kena thrips, dia akan begitu atas kan. Yang bila kena EPITS ni, dia out of shape. Dia putar belit, ada pusing. Macam crinkle. Ini adalah satu penunjuk. Salah satu penunjuk. Bukan itu saja. You kena belajar. Itu pasal lah bertahun-tahun kita cuba buat ni. Okey? Kamu kena faham, ini adalah salah satu simptom mengatakan bahawa pokok cili tak kisahlah, dia attack semua. Tak kisah apa bahan pun dia attack. Sayur-sayuran cili ke, terung ke, melon ke, dia akan kena. Timun ke, dia akan makan buah-buahan pun.
Okey, yang buah yang kita cakap, oh kena trip lah jadi buah bengkok. Tak, kena apit buah bengkok. Jadi jangan salah tafsir. Tapi dia adalah lebih senang dibunuh compare to thrips dan whitefly. Aphids itu senang dibunuh. Macam mites, senang dibunuh. Okey, kalau saya cakap scientific terminology susah. Jadi kita akan pergi cara marang yang kamu boleh dapat di pasaran. Kita cari, buatlah sendiri. Okey, kalau tak boleh, jumpa saya. Saya cakap mana ada jual kilang-kilang yang jual bahan-bahan itu. You beli sendiri, you buat sendiri. Itu saja. Okey, untuk aphids, spray untuk aphids. Kita akan pergi jam-jam. Tapi video penuh itu akan ada lah. Semua akan tersurat. Jangan takut. Apa yang kamu nak, semua akan ada. Untuk aphids ni, bila kamu spray, katakanlah kamu ada pendatang haram tanpa izin sebagai pekerja. Kebanyakan orang ada lah. Petani kita dikurniakan dengan kesusahan sebegitu. Apa boleh buat? Okey, lupakan itu. Bila kamu spray, kamu siram racun, tak kisah apa racun, bila kamu spray, kebanyakannya tak efektif sebab kamu tak ambil masa untuk memandikan aphids atau serangga itu. Mandi, dia tak boleh pergi, dia sudah ada di sana, dia lari pun tak lari apa sangat. Jadi mandikan, okey, dengan penuhnya. Selaputilah serangga itu dengan racun yang apa, tak kisah apa yang kamu buat, organika, inorganika, tak kisahlah. Okey, sebenarnya dengan itu ada effectiveness yang sampai 70-80%. Bila kita spray cepat, 1 tong 1 ekar cepat. Ini pakai drone semua, drone lah. Saya tak nak cakap dulu. Nanti ada video kita akan buat khas untuk penggunaan drone, kesalahan penggunaan drone semua. Itu bab lain. Saya terlampau banyak, tak fokus lah banyak perkara kita cakap sekarang. Okay, come back to this. Bila kita spray, celah-celah semua kena spray. Ambil masa untuk spray setiap pokok. Kalau tak, jangan spray. Settle. Pyritin yang kamu akan gunakan perlu dicampur aduk dengan bahan-bahan lain yang seperti baja. Potasium apa tu saya akan beritahu nanti. Ia akan memberi satu efek yang begitu baik. Okey? Mandikan, selaputi seluruh pokok dan serangga. Itu point 1. Apa itu aphids dari segi makeup dia? Okey? Aphids itu soft body, dia lemah, lembik, badan dia bukannya macam keras, yang lain-lain semua keras kan. Ini lembik, soft tissue, soft body insect. Okay, multicolor lah, green or whatever. And they have their mouth, mulut dia ada macam jarum. Dia pergi cucuk daun atau pokok atau dahan yang lembik itu, dia akan cucuk dan dia akan macam straw, dia akan tarik jus daripada pokok lah, tumbuhan lah. Jadi bila dia tarik semua, dia ada straw kan, dia akan tarik semua. Jadi nutrien yang essence of the nutrient yang pergi memberi makanan kepada sel-sel itu semua terkandas lah. Dia disrupted. Itu adalah cara pemakanan aphid. As usual, seperti biasa, selepas dia sudah kena jus dengan straw, dia sudah tarik dia punya tu, seperti biasa dia akan damage itu kena ada. Dia akan jadi kekuningan. Kalau terlampau banyak jus yang sudah ditarik, kekuningan pokok itu akan berlaku. Permulaan dia lah. Lepas tu curling, dia crinkle, curling, dia akan pudar, akan berlaku. Dia cepat naik kan, sudah kena saja dia stunted tu. Lain pokok dia akan naik, ini dia akan macam kena roadblock sikit. Dia akan slow growth, dia akan, itulah dia macam itu saja, dia tak akan membesar. Boleh nampak lah, dengan ketara kamu boleh nampak. Dan bila dia sudah terlampau makan tempat itu, sel itu sudah mati kan, ada jadi coklat, kering, perang,
semua lah. Okey, jadi boleh nampak yang tempat yang sudah dimakan itu jadi perang kering dan apalah. Lagi satu apa? Ini ialah kebiasaan simptom-simptom kena epid. Jadi kita akan kebiasaannya, termasuk saya sendiri, kita akan confuse dia dengan mites, thrips, whitefly dan semua. Kita akan pergi satu persatu. Okey, jadi janganlah rush. Ambil masa belajar satu persatu. Kita tahu serba sedikit, jadi itu serba sedikit saya bagi sama tuan. Tuan pun pergi belajar sendiri. Jadi bila ada banyak cikgu-cikgu atau tempat menoreh ilmu pengetahuan ke apa, jadi kamu akan jadi lebih pandai daripada saya sendiri. Sebab kamu ada banyak cikgu, kan? So ambillah itu cara untuk belajar. Jadi janganlah ingat apa tu epics. Okay, saya akan masukkan gambar-gambar di sini yang saya pinjam daripada internet, apa-apa saya cari semua. Saya masukkan di sini, bila saya cakap tuan pun faham. Oh ini, itu, ini. Oh okey, saya nampak ni. Kalau boleh ambillah satu lenser kan, itu lens boleh nampak apa ni daun itu boleh nampak. Bagi cara-cara begini adalah senang dan praktikal. Dan kamu akan fahami. Sebab kita tengah berhubung sebagai kenalan. Macam kawan cakap dengan kawan. Perhubungan ini. Bahasa yang kita gunakan. Saya cuba sedaya upaya supaya saya tak nak gunakan atau menakutkan kamu dengan perkataan-perkataan saintifik yang menyusahkan. Kita bukan approach secara akademik atau begitu. Kita approach secara praktikal. Daripada petani biasa dan kepada seorang petani biasa. So senang. Okey, kita jangan menakutkan perihal pelajaran horticulture ni. Horticulture ni artinya pertanian. Itu saja. Horticulture ni horticulturist. Siapa? Pekebun. Bukan petani, ya, pekebun. Dia ada lain sikit. Okey, jadi janganlah menakutkan diri. Kebanyakan saya tengok orang ingat dia bukannya pandai sangat, dia petani, hanya orang bodoh balik kampung tanam sayur. Tak, hanya orang pandai, kuat kerja, dia balik kampung. Sebab orang dekat bandar, dia stres, dia cycle macam tak ada niat. Hanya orang petani macam kita, pandai. Jadi kamu pandai. Jadi kita tanya balik, barang itu kecil, dia transmit apa? Mengapa pokok itu boleh menjadi macam begitu besarnya pokok itu yang besar? Dia boleh begitu cepat dapat sakit. Apa yang ada dalam dia punya mulut sehingga boleh hapuskan kehidupan petani-petani? Atau pokok lah, daun ke, tanaman kita, tumbuhan kita. Dia akan mengakibatkan penyebaran virus. Macam virus yang dulu kita kena kan, macam saya kena. Entah dari mana. Kita pun boleh mati. Kawan saya banyak yang mati. Okey, saya pun kena stage 4. Jadi, crackpot sikit. Okey, jadi virus lah yang dia menyebarkan. Ada orang akan tanya yang berpelajaran, apa virus yang dia sebarkan sehingga begitu? COVID kah? Untuk dia itu COVID lah. Okey, dia ada apa kata lah? Ada tengok sejak saya tengok saya tulis tadi. Cucumber mosaic virus, nama dia lah. Okey, nanti you buat Google lah, you search. Okey, tomato mosaic virus kah ini, potato virus Y lah, watermelon mosaic virus lah. Ini semua dia akan menyebarkan. Dan bila kamu buat carian tersendiri dengan nama-nama ni, kamu akan dapat tahu, oh begitu cara macam mana dia boleh masuk. Tapi ini semua tak begitu diperlukan oleh petani pekebun. Kamu nak solusi. Kamu nak escape daripada masalah itu. So, kita introduce secara ringkas, tetapi kita akan pergi ke cara untuk menghapuskan masalah ini. Itu saja. Okey, dan in-depth study kamu boleh buat sendiri. Saya sudah bagi point-point semua kan. So, inilah virus. Dia penyebar virus. Dia lah
carrier. Dialah yang lakukan ini semua. Selepas dia sudah kena virus, tak kira lah apa jenis virus tu, tomato mosaic ke, cucumber mosaic ke, watermelon mosaic ke, potato Y ke, tak kisah. Dia selepas dikena virus, macam kita kena virus, semua juga dia kehidupan juga kan, bio kan. So dia sudah kena, defend dia untuk mempertahankan penyakit, lain-lain penyakit daripada cuaca ke, lain-lain barang pun akan mengikuti kalau ubatan dia, perubatan dia tak dijaga dengan cepat. Macam kita kena sakit, kita pergi klinik, kita ambil ubat, makan cepat-cepat. Lepas tu lain-lain barang pun tak boleh masuk, ini pun dia akan bunuh. Itu sajalah. So masalahnya, selepas dia mengeluarkan itu, badan pertahanan pokok itu akan berkurangan. Jadi lain-lain penyakit pun akan masuk sajalah. Okey? Macam orang kena AIDS. Bila dia kena AIDS, dia tak mati kerana AIDS. Dia mati kerana penyakit lain. Macam bersin lah, macam flu biasa, pneumonia biasa, dia akan mati. Dia tak akan mati mengakibat daripada AIDS. Betul? Jadi sama jugalah. Lain-lain penyakit akan masuki. Salah satu konsep AIDS ini, dia lain daripada mites atau lain-lain. Dia ada satu macam milibak, dia ada satu itu ulat-kulat kan, koya kan, dia ada satu konsep pertahankan diri. They have another survival mechanism. Apid itu dia mempunyai satu yang unik tau. Dia apa dia buat? Macam milibak jugalah. Dan lain-lain insect. Apa yang dia buat, the apids, they have such a unique thing. Dia minum semua sap-sap ataupun nutrien-nutrien daripada dahan, bunga, buah semua kan. Jadi dia mempunyai banyak gula, carbohydrate. Gula itu dia akan excrete melalui dubur dia lah. Dia akan keluarkan macam satu titik-titik gula daripada badan dia akan keluarkan. Bila gula itu keluar, gula itu makanan untuk lain-lain serangga. Seperti semut dan lain-lain. Okey, apa dia buat? Ini unik. Dia pergi makan. Dia pergi makan lah. Dia pergi makan itu gula dan dia pun ada makanan. So, dengan sebagai ganti balik kerana mendapat makanan free, gaji dia, gula, dia akan menolong mempertahankan aphids ini. Kalau kamu pergi dekat itu, semut itu akan datang gigit awak. Okey. Semut itu adalah salah satu bodyguard lah yang diberi gaji sebagai gula, semut dan juga lain-lain wasp untuk memberi interrelationship di antara mereka. So, ada lacewing dan wasp yang lain. Ada musuh semula jadi untuk makan. Aphids ini dia ada kan. Alam semula jadi telah wujudkan. Dia akan datang makan aphid ini. Bila dia datang, semut ini pergi attack dia pula. Serana dia punya cari makan, you kacau kan. Okay. So begitulah. Aphids ini merebak. Dia ada bodyguard. Dia ada orang untuk jaga kepentingan dia. Dia memberi dia gaji. Dan ada macam banyak serangga yang berterbangan. Dia nak pergi makan. Aphids ini dipertahankan daripada membunuh mereka. So, ini adalah satu symbiotic relationship di antara aphids dan juga semut, keluarga semut ke apa. Dan mempertahankan diri mereka. This is the ecosystem, that's how it works. Okay? So, dan selepas itu, katakan, semut itu katakan, potong balik. Kita ada gula di atas permukaan pokok atau daun-daunan kan. Ini gula mengundang, they invite, mereka mengundang cendawan, fungal, kulat. So kulat ini
akan menjadi masalah besar lah bila spora itu sudah ada makanan. Makanan utama kulat ialah gula. So gula itu dapat, dia akan, spora itu akan menebat dan kenalah kulat, kena pangkai gunakan fungicide dan racun kulat lah. Ini ada lagi satu malapetaka atau masalah yang akan menjangkiti. So, kulat sudah kena kulat lah, bintik-bintik lah, ini semua kan. Masalah besar. Jadi, kalau ada sayur-sayuran, dia akan dapat dijual dengan harga baik. Makanan, buah-buahan tak dapat jual dengan harga baik. Kulat itu masalah besar. So, ini adalah satu lagi masalah yang kamu akan dapat daripada aphids, interrelated with other virus, interrelated with other unwanted insects like ants and all the things, and invited fungal, invited other defense mechanism dia dah sudah mati. Ini satu bintik kalau tak jaga, ini semua mampoi lah. Alright. Okay, kita sudah siap habis topik honeydew lah. Itu gula-gula sugar itu kita honeydew lah, orang cakap honeydew kan. Kita sudah selesaikan itu. Dan lepas tu kita kena belajar untuk gunakan racun secara selamat supaya kamu tak membunuh serangga yang baik yang menolong kamu memakan aphid dan lain-lain barang. Jadi kena tahu pukul berapa nak siram, pukul berapa nak racun, nak diracun, cara nak meracun. Ini semua kamu kena belajar secara mendalam di video-video yang akan datang. Saya cakap begini sebab kebanyakan orang ingat dia boleh pergi 2 hari punya kursus mana-mana, kerajaan ke mana-mana, dia ingat dia sudah tahu semua perihal berkenaan fertigasi cili semua. Orang 30 tahun lebih, 40 tahun lebih pun tak tahu apa, macam saya pun tak tahu apa. Apa yang kamu belajar ini satu titik daripada satu lautan ilmu pertanian. Jadi kalau satu orang cakap dia tahu semua pasal perihal pertanian dan boleh, itu kira auta punya orang lah. Okey, apa yang kita buat ni, cita-cita saya nak buat ratusan video. Tapi macam mana kita cakap terus menerus sampai mati pun dia tak sampai 1%. Begitulah besarnya industri pertanian. Okey, pembelajaran itu walaupun kita 30 tahun 40 tahun dalam industri ini, kena terus menerus belajar, updating hari-hari sebab industri ini berkembang, new teknologi itu datang. Jadi janganlah confuse hari-hari atau seminggu sekali ya, bila senang ikuti satu video penuh sudah tahu sesuatu, lepas tu pergi lain. Bila orang nak auta, kita tahu dia tengah cuba auta kita. Okey, bila dia nak salesman, dia nak jual barang, tuan tahu dia ni berapa. Itu saja, senang kan? Dan kita ni selama ni 20 minit ke 10 minit yang kita cerita-cerita ni hanya berkenaan satu pokok. Satu katakan pokok cili atau terung ke, tomato ke, okey, timun, beria ke, satu pokok. Okey. Katakan ia berlaku dalam satu pokok. Makanan ada, semua ada, populasi dia, population explosion will happen rapidly within 1 week. Dan pokok itu sudah nak hampir mati, dia orang akan terbang ke lain tempat. Orang ingat macam mana dia boleh terbang? Okay, what happens is, dia ada bodyguard kan, semut dan sebagainya kan. Mereka akan ambil dia dan pergi ke pokok tumbuhan sebelah. Sebab cakap semut itu apa efek dia? Semut itu ada proof, technically proven that they will take these insects and go and keep them and culture them and grow them. Betul. Dia akan membuat ternakan aphid. Semut itu akan lakukan peternakan aphid dan membiarkan mereka supaya mereka akan memberi gula honeydew yang apalah. Okay, ini adalah satu dunia tau.
Okay, semut itu pandai tau, bukannya macam setengah manusia lah. Okay, dia buat farming of aphids. Macam kita simpan kambing, lembu, ayam ke apa, dia boleh simpan aphids dan untuk memberi dia makanan. So ini sudah berlaku, dia akan menyebarkan aphid ini kepada pokok-pokok lain dan memberi dan ternak dia lah. So inilah salah satu cara explosion of the aphids infections happens rapidly and spreading in an even and nice manner. So dia sudah kena satu pokok, dia akan segala sudut dia akan menyebar. Okey, macam satu keluarga semut akan mengambil 100 dan pindah ke satu kawasan dan buat koloni dia sendiri di sana. Dia akan pergi ke utara, selatan, Kelantan, Terengganu, Johor, Singapura, tak adalah. Okay, sekarang kita cari jalan untuk menghindari dan mengurangkan atau menghapuskan serangan atau populasi aphids di perkarangan kebun kita. Seperti biasa, semula jadinya akan terdapat lacewing, apa lagi? Wasp, macam dia dari keluarga tebuan lah. Dia boleh makan itu dan apa lagi? Yang lain-lain ladybug, itu yang bintik-bintik merah dengan hitam kan? Dia pun ada sana. Ini semua adalah pemangsa aphid yang semula jadi. Oleh kerana kamu sebagai atau semua orang, hampir semua orang petani, hampir bukan semua, menggunakan racun yang salah seperti cypermethrin, imidacloprid, semualah. Kita menggunakan, saya pun pernah gunakan, masih lagi membuat banyak kesalahan. Kita juga membunuh lacewing wasps, predatory wasps, ladybug, and all the bees which kills the aphids in all the bees family. There are, I don't know how many thousand of them species is there. So ini semualah yang mengakibatkan tak ada pemangsa untuk dia. Jadi kamu spray racun serangga yang salah dan mengatakan bahawa racun yang kamu gunakan untuk membunuh aphid tak efektif. Jadi kamu tambahlah 50cc, 100cc, 150cc. Dulu bila saya concentrate, 2,5 minggu sekali baru sekali kita siram. 30 tahun dulu, 35 tahun dulu. Lepas tu 2 minggu, lepas tu 10 hari, lepas tu 7 hari, lepas tu 5 hari, 2 hari. Sekarang saya dengar ada orang spray every other day. Ini akan membunuh atau memudaratkan tumbuhan cili atau siapa-siapa lebih daripada kesan damage dia, kemusnahan itu lebih dilakukan oleh racun serangga, racun kulat daripada serangga itu sendiri. Ini kesalahan kita kerana kita tidak nak, kita ikut kedai peruncit yang jual racun-racun itu saja. Kita tak pergi mana-mana. Kita belanja. Suruh Bangla, Indonesia, Nepal itu spray. Dia spray betul ke atau tuang dekat sungai, kita pun tak tahu lah. Siapa yang spray? Bangla. You ada masuk ke? Dia tak tahu. Dia tak pernah masuk. Dia marah saja. Banyak orang, bukan semua orang. Yang turun padang, dia pasti akan berjaya. Yang nak jadi untuk bos, kalau boleh janganlah ubah atau jangan ikuti kita punya tu. Kalau turun padang, lumpuhkan kaki anda, kena peluk, kena matahari terik, itulah orang yang akan. Salah satu lagi cara orang beritahu ialah apa? Dia ada cakap lah. Kita kena tanam tanaman companion plants macam bawang putih, bawang biasa, kucai orang cakap kucai. Marigold tahu tak? Bunga tai ayam orang cakap. Sekarang orang fasih cakap marigold. Okey, ini semua akan menarik insek-insek, serangga yang beneficial insect yang menolong kita. Jadi kita punya macam polis pergi bunuh dia kan, orang jahat. Joke Okey,
dia akan menarik mereka datang ke sini, dan dari sini mereka akan menyerang Epic ni. Tetapi kita spray cybermetrin, itu metrin, ini metrin dengan chlorophos semua, ni semua akan membunuh mereka sekali. Jadi you tak guna, you tanam apa pun. Inilah konsep yang berlaku. Saya tengah cakap praktikal masalah sebenar. Jadi kita kena akui kesalahan kita. Kita tak tahu banyak perkara. Sebab itulah kamu tengok video yang berpuluh-puluh minit ini. Okay, so ini tengah berlaku. So macam mana lagi secara efektif kita nak siram atau kita nak mempertahankan kita punya tu. Hari ini ada satu rahsia yang besar. Kita berkenaan sulfur. Macam mana sulfur itu kerja? Macam mana sulfur itu sini? Itu fungsi dia macam mana dia cakap ini magic show ke? You apa-apa you cakap sulfur. Ingat apa sulfur ini apa? Alibaba punya, Aladdin punya lampu ke? Bukan. Apa yang saya share di sini adalah pengalaman saya dari segi saintifik dan juga akademik dan praktikal. Jadi ini kita akan share sekarang. Okey. Balik kepada sulfur je kan. Sebab sulfur, kalau kita beli mana-mana ubat pun atau racun lah sebenarnya, dia ni harga dia ada daripada RM30 hingga RM250 untuk setengah atau 1 liter. Kos dia begitu, katakan RM150. Kamu jual 1 kilo timun RM1.50, RM1.50. Jadi 100 kilo itu you kena bagi kepada pembuat racun. Jual timun 100 kilo itu sebagai balasan kepada 1 botol racun. Ada logik ke? Saya nak tanya, ada logik ke kita buat begini? Petani ini apa? Inilah soalan yang saya tanya diri sendiri, bukan tanya sama tuan. Tak ada orang address these issues nationally or organizationally. Extension services by universities are not provided. So, kita create lah extension service kita sendiri. Tak perlu jawab kepada siapa, tak perlu dapatkan apa-apa grant ke, gaji ke. Kita bantai orang, bantai sajalah. Kalau dia terasa tersinggung, call me lah. Okay, now come back to this. Kita kena keluar dari tajuk serba sedikit, barulah nampak macam interesting nak belajar kan. Takkan nak cakap technical, you orang pun fed up. So saya panjangkan sikit. Orang yang betul-betul nak belajar, dia akan akui dan terus belajar. Orang yang nak datang glamour, nak tengok, itu tak payah belajar lah. You see final solution, gunakanlah jadam sulfur, atau saya memanggilnya jadam biosulfur. Sebab kita gunakan sulfur itu sebenarnya dikorek daripada perut bumi dan di culture. Ya, kita gunakan caustic soda, hidrogen sodium peroxide ke hidrogen confused. Okey, kita gunakan caustic soda untuk meleburkan sulfur, belerang secara kimia. Ada api panas semua akan keluar. Kalau tersilar dia akan meletup. Ini semua akan diajar di video-video ni akan datang ataupun di workshop kita. Okey, mengapa kamu gunakan caustic soda itu? Dia sebenarnya pure alkaline. Bila dia kena acid itu, selaput di atas itu akan dicuci. Macam dia ada sabun untuk menyelamatkan dia akan dicuci dan disterilkan. Bila kena sikit matahari, dia akan terus mati. Okey, dan dia juga adalah corrosive material. Okey, itu satu. Dan dicampur dengan belerang ini, dia mata semua dia irritation, kulit semua irritation, dan dia poisoning. Dia mandikan. Ini dua-dua kita campur dengan, adalah dua sikit-sikit yang susah nak selesaikan ni. Macam ada tanah yang kita campur itu, dia cairkan. Tanah itu pun akan dicairkan melalui chemical reaction. Ini semua kita campur sekali.
kita spray sebelah petang. Sebab pagi ada bee kan, itu apa bee? Laba-laba semua dia datang semua kan. Dia sudah balik rumah petang, ini kosong, petang kita hantam pukul 5:30 lebih. Kalau petang kita tengah hari, dia akan susahkan. Pokok boleh mati sebab sulfurate kan. Dia akan mencederakan pokok. Petang cuaca sudah cooling, kurang daripada 27 darjah Celsius, kita spray mandi semua. Dan sampai malam dia ada. Okey, pagi dia sudah embun, sudah jatuh, dia sudah efek sudah kurang, dikurangkan. Jadi beneficial serangga yang baik itu tak akan mati. Ini saja satu solusi yang paling baik, paling aktif yang kamu boleh gunakan. 1 liter kamu buat, kalau betul-betul buat 10-15 ringgit saja. 1 minggu sekali pun boleh pukul. Mantap kan? Murah, cepat, buatlah sendiri. Kalau nak, join kita boleh tolong. Lagi satu, kita kena memahami ya. Bila saya cakap aplikasi, tak kisah baja ke, fungicide ke, herbicide ke, insecticide racun, tak kisah apa pun. Aplikasi itu lain erti dengan spray, semburan. Semburan itu semburan. Aplikasi itu termasuk banyak jenis melalui baja, air, tanah. Semua aplikasi. Pemberian dia ada banyak cara. So, kita akan satu persatu, ada ratusan video. Kamu kena belajar. Okay? Jadi, yang saya cakap ini, untuk mempertahankan diri, kita ada banyak cara. Satu video yang paling best tak pernah adakan di dunia akan dikeluarkan. Untuk memberi keracunan atau mendefend dia tanpa spray. Dan berefektif. Okey, itu sudah habis. Dan bila saya cakap atau bersua sulfur ni, sebab bukannya hearsay, bukan orang cakap, kita dengar, kita beritahu, copy paste, analisis, pembacaan, pengiraan, semua telah berlaku. Jadi bila kamu memberi ni, saya kena ambil di dalam diri saya cara paling murah, paling efektif, paling tak memudaratkan alam sekitar atau orang yang makan makanan kita. Jadi bila saya memberi satu solusi, jawapan, bukan bererti saya terpandai, tetapi satu cara yang telah memikirkan cara untuk menolong kamu. You tak beli apa-apa sama saya. Jadi ini bukan black magic show yang saya cuba jual. Okey, jadi kamu kena ingat ini semua ya. Dan jadam sulfur, ya, saya mengajar. Saya mengambil upah sebagai pengajar. Kadang-kadang, bukan untuk semua. Macam ini free. Jadi kamu kena belajar secara terperinci. Bukan tengok YouTube, pergi belajar, habis tak jadi-jadi. Itu saya tak buat. Okey? Jadi saya telah membuat analisa dan saya memberi jawapan saja kepada kamu. Itu pun sudah setengah jam. Kalau saya mengambil masa lagi, kamu tak ada masa nak belajar. Sebab itulah saya pergi tajuk ke tajuk setengah jam 20 minit.